Selamat sejahtera, nama saya adalah Hazel Denzel, BA 231102114, dan saya akan membentangkan tentang pengenalan. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran dianggap antara konflik yang paling serius sejak Revolusi Islam 1979. Pada Juni 2025, Israel dan Amerika Syarikat telah menyerang fasiliti nuklir Iran, dan Iran membalas dengan serangan peluru berpandu ke Israel serta pangkalan tentara Amerika Syarikat di Qatar. Ini menunjukkan konflik ini bukan lagi sekadar ketegangan diplomatik, tapi telah menjadi konflik bersenjata sebenar. Keadaan menjadi lebih membimbangkan apabila berlaku konflik susulan pada awal 2026 yang meningkatkan risiko peperangan lebih meluas di rantau Timur Tengah. Selain itu, konflik ini turut mengancam Selat Hormuz, yaitu laluan utama perdagangan minyak dunia yang membawa kira-kira 1/4 bekalan minyak global. Jika laluan ini terganggu, ia boleh menyebabkan kenaikan harga minyak dan memberi kesan besar kepada ekonomi dunia, terutama negara pengimpor di Asia. Kesimpulannya, konflik ini penting dalam hubungan antara bangsa karena ia melibatkan aspek keselamatan, ekonomi, tenaga, serta kestabilan sistem dunia. Seterusnya, 2.1 Sejarah ringkas hubungan Amerika Syarikat dengan Iran. Hubungan Amerika Syarikat dan Iran mulai mengalami keretakan besar selepas Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 apabila Shah Muhammad Reza Pahlavi digulingkan dan digantikan oleh Republik Islam di bawah Ayatollah Khomeini. Krisis semakin memuncak apabila Shah dibenarkan masuk ke Amerika Syarikat untuk rawatan perubatan pada Oktober 1979 yang telah mencetuskan kemarahan rakyat Iran. Tidak lama selepas itu, pada 4 November 1979, berlaku krisis tebusan di Kedutaan Amerika Syarikat di Teheran apabila diplomat Amerika ditahan selama 444 hari. Peristiwa ini menyebabkan hubungan diplomatik kedua-dua negara terputus dan seterusnya membawa kepada permusuhan berpanjangan serta pelaksanaan sekatan ekonomi oleh Amerika Syarikat terhadap Iran sehingga hari ini. Seterusnya saya akan menerangkan 3 faktor utama yang menjadi puncak kepada konflik antara Amerika Syarikat dan juga dengan Iran. Faktor pertama ialah program nuklir Iran. Program ini sebenarnya telah pun bermula pada akhir tahun 1950-an melalui kerjasama dengan Amerika Syarikat di bawah inisiatif Atoms for Peace. Namun selepas berlakunya revolusi Iran pada tahun 1979, hubungan kedua-dua negara ini mulai renggang dan terputus, dan Amerika Syarikat mulai bimbang bahwa program ini berpotensi menghasilkan senjata nuklir. Walaupun perjanjian JCPOA ditandatangani pada tahun 2015 untuk menghentikan aktiviti nuklir Iran, penarikan diri AS daripada perjanjian itu pada tahun 2018 telah meningkatkan semula ketegangan yang ada pada asalnya. Faktor kedua ialah kepentingan geostrategik Iran. Kedudukan Iran yang mengawal sebahagian besar Selat Hormuz, yaitu pelaluan perdagangan utama minyak dunia, memberikan negara itu kelebihan yang strategik. Kawalan ini membolehkan Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai satu alat tekanan terhadap US dan juga sekutunya. Faktor yang terakhir ialah kepentingan ekonomi. US mengenakan pelbagai sekatan ekonomi bagi melemahkan keupayaan Iran untuk membangunkan program nuklir dan juga memperkukuhkan kekuatan ketenteraannya. Sebagai tindak balas, Iran sering mengancam untuk mengganggu laluan di Selat Hormuz sekaligus akan memberikan kesan yang berantai kepada perdagangan tenaga serta ekonomi dunia. Kesimpulannya, konflik antara AS dan juga Iran bukan saja berpunca daripada isu nuklir semata-mata, tetapi ia turut dipengaruhi oleh kepentingan geostrategik dan juga persaingan ekonomi yang saling berkait. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Aila Maisara binti Elia Zahar, nama matriks BA 231607119, dan saya akan menerangkan analisis konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran berdasarkan 3 teori utama, iaitu realism, liberalism dan juga constructivism.
Pertama sekali, teori realism. Teori ini menganggap sistem antarabangsa berada dalam keadaan anarki, bermaksud tiada pihak yang mempunyai kuasa tertinggi untuk mengawal semua negara. Jadi, setiap negara perlu mengutamakan keselamatan dan juga kepentingan nasional mereka sendiri. Dalam konflik ini, Amerika Syarikat cuba mengekalkan pengaruh serta kedudukan diorang sebagai kuasa dominan di kawasan Timur Tengah. Manakala Iran pula memperkukuhkan keupayaan ketenteraan dan juga menggunakan perang proksi sebagai strategi deterrence, iaitu untuk menghalang serangan daripada pihak lawan. Dan oleh itu, teori realisme melihat konflik ini sebagai persaingan kuasa dan juga usaha mengekalkan balance of power di rantau tersebut. Seterusnya adalah teori liberalism. Berbeza dengan realism, liberalism percaya bahawa konflik ini boleh dikurangkan melalui diplomasi, kerjasama antarabangsa dan juga institusi seperti PBB dan juga IAEA. Sebagai contoh, penarikan Amerika Syarikat daripada perjanjian nuklear JCPOA telah melemahkan kepercayaan antara kedua negara dan telah menyebabkan rundingan menjadi semakin sukar. Hal ini menunjukkan bahawa apabila institusi antarabangsa itu gagal berfungsi secara berkesan, risiko konflik juga akan meningkat. Akhir sekali adalah teori konstruktivism. Teori ini menekankan bahawa tindakan sesebuah negara bukan sahaja dipengaruhi oleh kuasa semata-mata, tapi juga oleh identiti, sejarah dan juga persepsi. Selepas revolusi Iran pada tahun 1979, Iran membentuk identiti sebagai sebuah negara yang menentang pengaruh Barat, manakala Amerika Syarikat pula terus melihat Iran sebagai ancaman kepada kestabilan serantau diorang. Disebabkan persepsi negatif antara kedua negara ini, ia telah membentuk hubungan yang tegang walaupun terdapat beberapa usaha diplomasi. Sebagai kesimpulan, ketiga teori ini memberikan perspektif yang berbeza dalam menjelaskan konflik ini. Tapi, teori realism melihat paling relevan kerana tindakan Amerika Syarikat dan Iran pada masa kini masih banyak dipengaruhi oleh persaingan kuasa, kepentingan nasional dan juga aspek keselamatan. Walau bagaimanapun, liberalism dan juga konstruktivism itu masih penting sebab kedua-duanya membantu menjelaskan kenapa rundingan sering gagal dan juga bagaimana identiti serta persepsi terus mempengaruhi hubungan antara kedua-dua negara tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam bahagian ini saya akan membentangkan konflik antara Amerika Syarikat dan Iran melalui kerangka Great Power Competition atau dikenal sebagai persaingan kuasa besar, yang mana secara umumnya konflik AS-Iran bukan hanya boleh dilihat sebagai pertikaian antara dua negara semata-mata. Sebaliknya, konflik ini mencerminkan persaingan pengaruh yang lebih luas di Timur Tengah, khususnya melibatkan Amerika Syarikat, China, Rusia. Timur Tengah merupakan kawasan yang sangat strategik kerana kedudukannya yang penting, kekayaan sumber tenaga seperti minyak dan gas serta peranannya dalam kestabilan ekonomi dan keselamatan global. Dari aspek ketenteraan, Amerika Syarikat mempunyai kelebihan yang besar dari segi teknologi, keupayaan tentera dan jaringan pangkalan di rantau teluk. AS juga mempunyai hubungan keselamatan yang rapat dengan sekutu seperti Israel, Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu. Kehadiran tentera AS di rantau ini bertujuan untuk mengekalkan pengaruhnya serta mengawal ancaman daripada Iran. Namun begitu, Iran tidak bergantung kepada kekuatan ketenteraan konvensional semata-mata. Iran menggunakan strategi asimetrik seperti pembangunan peluru berpandu balistik, penggunaan drone serta sokongan kepada kumpulan proksi seperti Hezbollah, Hamas dan Houthi. Strategi ini membolehkan Iran memberi tekanan kepada AS dan sekutunya tanpa perlu berperang secara langsung. Seterusnya, dari aspek ekonomi, Amerika Syarikat menggunakan sekatan ekonomi sebagai alat utama untuk melemahkan Iran. Sekatan ini menyasarkan sektor penting seperti ekspor minyak, sistem perban dan pelaburan asing. Tujuannya adalah untuk memberi tekanan kepada kerajaan Iran supaya tidak mengubah dasar nuklear dan tingkah laku geopolitiknya. Walau bagaimanapun, Iran cuba mengurangkan kesan sekatan ini dengan memperkukuh hubungan ekonomi bersama China dan Rusia. China khususnya menjadi rakan penting kepada Iran dalam sektor tenaga dan perdagangan, manakala Rusia turut menjadi rakan strategik dalam bidang pertahanan dan diplomasi.
Dari sudut geopolitik, AS berusaha mengekalkan dominasinya di Timur Tengah melalui pakatan dengan Israel dan negara-negara Teluk. Sebaliknya, Iran membina pengaruh serantau melalui rangkaian yang dikenali sebagai Axis of Resistance yang melibatkan kumpulan dan negara sekutu di Lebanon, Syria, Iraq, Palestin, dan Yemen. Selain itu, penyertaan Iran dalam organisasi seperti BRICS dan Shanghai Cooperation Organization atau SCO menunjukkan bahawa Iran semakin menghubungkan dirinya dengan blok yang mencabar dominasi Barat. Kesimpulan daripada perkara ini, konflik AS Iran bukan sekadar konflik dua hala tetapi merupakan sebahagian daripada persaingan kuasa besar yang lebih luas. Konflik ini melibatkan dimensi ketenteraan, ekonomi dan geopolitik serta memberi kesan kepada kestabilan Timur Tengah, keselamatan tenaga global dan keseimbangan kuasa antarabangsa. Oleh itu, konflik ini penting untuk difahami bukan sahaja dalam konteks rantau tetapi juga dalam konteks sistem antarabangsa secara keseluruhannya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Fatimah Panaman binti Abdul Zahid dan majlis saya BA2316079. Seterusnya, saya akan menerangkan bab 6 iaitu implikasi konflik Amerika Syarikat dan Iran terhadap Asia serta sistem antarabangsa. Pertama, dari aspek keselamatan serantau Asia, konflik ini bukan sahaja memberi kesan kepada Timur Tengah, mana dia turut mempengaruhi negara-negara Asia yang bergantung kepada kestabilan serantau. Menurut Barry Buzin, keselamatan sebuah rantau saling berkait antara satu sama lain. Oleh itu, konflik ini meningkatkan lagi persaingan kuasa besar seperti Amerika Syarikat, China dan Rusia. Di samping itu, dia meningkatkan lagi ancaman terhadap laluan perdagangan, keselamatan tenaga serta risiko keselamatan yang tradisional seperti serangan cyber dan juga keganasan lintasan badan. Yang kedua adalah dari aspek ekonomi. Konflik ini dia memberi kesan kepada harga minyak dunia kerana Iran terletak berhampiran dengan Selat Hormuz, iaitu laluan penting bagi perdagangan minyak antarabangsa. Menurut Robert Joseph, dunia hari ini selalu bergantung dari segi ekonomi. Oleh itu, sebarang gangguan di Timur Tengah boleh menjejaskan pasaran global ataupun perdagangan dalam peringkat global. Dan dia meningkatkan lagi inflasi serta kos sara hidup termasuk di negara-negara Asia seperti Malaysia. Dan seterusnya, dari aspek hubungan antarabangsa sendiri, konflik ini meningkatkan polarisasi antara kuasa besar, iaitu peranan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu juga sering dipersoalkan kerana proses membuat keputusan dipengaruhi oleh kepentingan politik negara-negara besar. Masa yang sama, ASEAN terus mengutamakan pendekatan diplomasi dan penyelesaian konflik secara aman bagi mengekalkan kestabilan serantau. Akhir sekali, dari aspek sistem antarabangsa, konflik ini menunjukkan perubahan kepada sistem dunia yang semakin bersifat multipolar, iaitu dengan persaingan yang semakin jelas antara masyarakat dan juga China dan Rusia. Menurut Kenneth Walls, negara sentiasa berusaha meningkatkan kuasa bagi menjamin keselamatan mereka. Oleh itu, konflik ini membuktikan bahawa keamanan global memerlukan kerjasama antarabangsa, diplomasi yang berkesan serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa. Dapat saya simpulkan, konflik Amerika Syarikat dan Iran bukan sahaja beri kesan kepada dua buah negara, malah turut mempengaruhi keselamatan, ekonomi, hubungan antarabangsa sendiri dan sistem dunia secara keseluruhan. Oleh itu, kerjasama antarabangsa amat penting bagi memastikan keamanan dan kestabilan global dapat dikekalkan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, konflik antara Amerika Syarikat dan Iran merupakan satu isu geopolitik yang kompleks kerana dipengaruhi oleh gabungan faktor sejarah, politik, ekonomi dan juga keselamatan. Konflik ini dapat difahami melalui 3 teori utama dalam hubungan antarabangsa, iaitu teori realisme yang menjelaskan persaingan kuasa dan kepentingan keselamatan negara, dan yang kedua, teori liberalisme yang menekankan kepentingan diplomasi, kerjasama dan juga institusi antarabangsa dalam mengurangkan konflik, dan yang terakhir ialah teori konstruktivisme yang melihat bagaimana identiti, ideologi, dan persepsi kedua-dua negara membentuk satu dasar luar mereka. Selain menjejaskan hubungan AS dan Iran, konflik ini turut memberikan kesan kepada ekonomi global, keselamatan tenaga, serta hubungan negara-negara lain termasuklah ASEAN. Oleh itu, penyelesaian melalui diplomasi, dialog, dan kerjasama antarabangsa amatlah penting bagi mengurangkan ketegangan serta mewujudkan keamanan yang lebih berkekalan